Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah para pelajar, hari ini saya sekali lagi iaitu Cikgu Muhammad Ikram bin Nasir akan mengajar awak tentang reka bentuk dan teknologi tingkatan 3 yang mana pada hari ini kita akan tengok topik 2.1.4 menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Baiklah murid-murid, kita semua sedia maklum bahawa semua produk yang ada di muka bumi ini bukan terhasil begitu saja. Semuanya bermula dengan lakaran. Okey, lakaran produk yang hendak dibuat adalah lakaran idea terbaik yang mengandungi semua maklumat penting sesuatu reka bentuk produk. Lakaran dihasilkan dengan gaya persembahan yang menarik dan mampu meyakinkan pelanggan terhadap produk. Seterusnya, lakaran idea terbaik yang dipilih akan ditambah baik dari segi persembahan dengan menggunakan kaedah lakaran perspektif dan rendering. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan lakaran kita yang pertama iaitu lakaran 3D. Lakaran 3D yang dilengkapi dengan maklumat produk dinamakan lakaran 3D bermaklumat. Seterusnya, semua maklumat yang diperlukan untuk pelanggan memahami sesuatu reka bentuk produk perlu dinyatakan dengan jelas pada lakaran. Baiklah, berikut adalah maklumat yang perlu dinyatakan pada lakaran 3D. Iaitu yang pertama, kamu kena ada nama produk. Seterusnya, kita ada saiz produk dan komponen. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan pada produk. Okey, seterusnya, komponen atau bahagian-bahagian produk diikuti oleh prinsip reka bentuk yang digunakan dan yang terakhir sekali adalah elemen reka bentuk yang digunakan. Baiklah, ini adalah satu contoh lakaran 3D lakaran 3D yang dihasilkan lakaran 3D yang bermaklumatlah yang seperti kita bincangkan tadi, yang mana kalau kamu rujuk buku teks kamu muka surat 66, kamu akan nampak gambar seperti ini, yang mana pada lakaran tersebut kita nampak kita ada senarai bahan, kemudian kita ada dimensi, kemudian kita ada elemen, kita ada prinsip. Kemudian apa lagi? Segala maklumat yang diperlukan yang saya terangkan tadi semua dinyatakan dalam lakaran 3D bermaklumat. Baiklah, kita teruskan dengan lakaran yang kedua, iaitu lakaran ceraian. Apa di lakaran ceraian? Mari sama-sama kita tengok. Okey, lakaran ceraian ialah lakaran yang menunjukkan hubungan antara setiap komponen atau bahagian pada suatu reka bentuk produk. Fungsi lakaran ceraian adalah yang pertama, menunjukkan urutan pemasangan komponen-komponen pada reka bentuk produk. Seterusnya, menggambarkan rupa sebenar reka bentuk produk. Okey, next, menunjukkan kedudukan komponen-komponen pada reka bentuk produk. Dan seterusnya, menunjukkan hubungan antara komponen-komponen pada reka bentuk produk. Dan berikut menunjukkan urutan untuk mencantum reka bentuk produk yang mempunyai lebih daripada satu bahagian. Dan akhir sekali, memudahkan proses pembuatan dan penyelenggaraan reka bentuk produk. Baiklah, berikut adalah lakaran ceraian penggilap kasut yang kamu boleh rujuk pada muka surat 68 dalam buku teks masing-masing. Okey, ini adalah lakaran ceraian tersebut yang mana maksudnya penggilap kasut tu kalau kita pisah-pisahkan kita akan nampak bahagian atas je terdiri daripada penutup atas, kemudian di bawah penutup ni kita akan ada motor AT, ada bateri, ada gear taji dan ada pemegang bateri yang kita akan masukkan ke dalam perumah. Dan seterusnya dekat tepi ni kita ada switch tekan tutup. Okey, kemudian dekat bahagian bawah ni kita ada penutup bawah, penutup bateri, pad pengilap. Kita teruskan lagi dengan lukisan kita yang ketiga iaitu lukisan kerja.
Okey, apa dia lukisan kerja? Lukisan kerja ialah lukisan yang menerangkan dengan terperinci rupa bentuk komponen sesuatu produk yang akan dihasilkan. Lukisan ini dihasilkan sebelum sesuatu model atau produk dihasilkan. Seterusnya, lukisan kerja merangkumi lukisan isometrik, oblik, skematik, perspektif, ceraian, unjuran ortografik dan lain-lain lagi. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan lukisan kerja kita yang pertama iaitu lukisan isometrik. Apa dia lukisan isometrik? Okey, lukisan isometrik ialah lukisan pictorial yang dapat memberikan maklumat dan gambaran objek dengan lebih jelas. Lukisan isometrik dapat menunjukkan bentuk sesuatu objek dalam 3 dimensi melalui pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Dan Rajah 2.29 adalah lukisan isometrik penggilap kasut magic. Okey. Penting dalam lukisan isometrik, poin penting yang kamu kena tahu lukisan isometrik dia ada 30 darjah condong ke kiri, 30 darjah condong ke kanan dan satu paksi menegak di tengah-tengah. Jadi kamu kena tahulah, ingat balik apa yang kita telah belajar dalam tingkatan 1. Baiklah, kita teruskan dengan lukisan kerja kita yang kedua, iaitu lukisan skematik. Apa dia lukisan skematik? Okey, lukisan skematik ialah lukisan litar elektronik yang menunjukkan kedudukan komponen elektronik dalam bentuk simbol. Simbol dalam lukisan skematik membantu pereka bentuk memilih komponen elektronik yang betul semasa menghasilkan produk. Seterusnya, lukisan skematik membolehkan pemasangan komponen elektronik dilakukan dengan lebih mudah dan tepat. Okey, Rajah 2.30 ini adalah lukisan skematik litar penggilap kasut yang mana kita akan gunakan simbol-simbol. Kat sini kita ada simbol untuk suis tekan tutup. Kemudian dekat sini kita ada simbol bateri. Seterusnya ini adalah simbol motor arus terus. Dan ini adalah laluan sambungan dia, sambungan wire bagi menyambungkan komponen-komponen tersebut. Kita teruskan dengan lukisan kerja yang ketiga iaitu lukisan unjuran ortografik. Apa dia lukisan unjuran ortografik ni? Sama-sama kita tengok. Okey, lukisan unjuran ortografik dapat menunjukkan bentuk sesuatu objek dalam 2D melalui pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Seterusnya, ukuran sebenar dinyatakan dalam lukisan unjuran ortografik untuk digunakan sebagai rujukan semasa proses penghasilan produk. Baiklah pelajar, ini adalah contoh lukisan unjuran ortografik. Okey, ingat kembali dalam apa yang kita dah belajar dalam tingkatan 1. Lukisan unjuran ortografik melibatkan 3 pandangan iaitu yang pertama dekat bahagian atas ni dinamakan pandangan atas ataupun pandangan pelan. Kemudian yang selari dan terletak di bawahnya kita namakan pandangan hadapan yang menunjukkan hadapan ataupun muka depan bagi sesuatu objek itulah. Dan yang selari pula dengan pandangan hadapan ni kita namakan pandangan sisi. Dan untuk ini semua sudut dia adalah 45 darjah Okey, sudut pantulan ni adalah 45 darjah. Ini penting untuk kamu tahu. Kita teruskan dengan lakaran reka bentuk produk dari aspek elemen reka bentuk. Lakaran reka bentuk produk yang telah dihasilkan oleh pereka bentuk perlu dianalisis dari aspek elemen dan prinsip reka bentuk bagi memastikan lakaran tidak tersasar daripada kehendak dan keperluan pelanggan.
Okey, ini adalah jadual 2.8 yang kamu boleh rujuk di muka surat 72 buku teks masing-masing, yang mana jadual tersebut adalah berkenaan dengan analisis lakaran reka bentuk produk dari aspek elemen reka bentuk. Di sini kita dapati ada 8 elemen dinyatakan, iaitu garisan, elemen garisan, ruang, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan nilai. Dan daripada lakaran tersebut, kita dapati ke-88 elemen tersebut ada pada lakaran. Dan dekat bahagian ulasan ni, kamu kena buat penjelasan lah. Okey, contohnya elemen garisan, apa dia? Okey, garisan digabungkan untuk menghasilkan rupa dan bentuk reka bentuk produk. Okey, untuk ruang pula, ruang terdapat antara pad pengilap dengan perumah. Okey, seterusnya rupa, bentuk bulatan dan segi empat tepat digunakan untuk menghasilkan rupa bagi reka bentuk produk. Okey, diikuti dengan bentuk. Silinder dan kubot digabungkan untuk menghasilkan reka bentuk produk. Okey, tekstur. Tekstur kayu diperjelaskan pada reka bentuk produk. Okey, seterusnya saiz. Saiz diterangkan melalui ukuran pada lakaran reka bentuk produk. Okey, warna. Warna produk iaitu warna asal kayu ditunjukkan dalam lakaran reka bentuk produk. Dan yang terakhir nilai. Okey, penggunaan warna yang terang dan gelap menunjukkan arah cahaya dan bayang-bayang. Ini pula adalah jadual 2.9, analisis lakaran reka bentuk produk dari aspek prinsip reka bentuk. Okey, kat sini ada 9 prinsip disenaraikan yang terdiri daripada keseimbangan, penekanan, keringkasan, pergerakan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan dan harmoni. Dan kita tengok balik pada lakaran-lakaran tersebut, ada tak prinsip-prinsip? Sekiranya ada, kita tandakan right. Sekiranya tiada, kita tandakan pangkah. Dan untuk bahagian yang ada, kita kena sediakan ulasan ni lah. Okey, untuk contoh yang pertama, keseimbangan. Okey, ulasan dia. Okey, reka bentuk yang seimbang menunjukkan kekuatan reka bentuk produk. Okey, seterusnya penekanan. Okey, penekanan reka bentuk melalui tekstur kayu dan butang tekan tutup pada produk. Okey, seterusnya keringkasan. Okey, bentuk bulatan dan kubot yang ringkas digabungkan pada reka bentuk produk. Okey, kontras, warna hijau bagi Swiss yang kontras dengan warna kayu menjadikannya menonjol dan dapat dilihat dengan jelas. Dan akhir sekali kesatuan. Okey, kesatuan semua elemen mengikut prinsip reka bentuk menghasilkan imej, konsep dan idea yang sempurna bagi reka bentuk produk. Baiklah pelajar, seperti biasa pada hujung siaran saya memang akan menyertakan soalan kuis. Jadi saya nak awak jawab kuis dengan menggunakan link yang saya tunjukkan ni yang saya tunjuk ni. So awak jawablah, jawab yang mana ni. Okey, jawab. Pastikan seperti biasa paling minima 70%. Demikian tadi sesi PDPR kita pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi dalam lain siaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.